tahu ya, iaitu ganti nama diri dalam bahasa Arab. Bahasa Arab macam kita kata yang terikat dengan berdiri sendiri tak sama. Kan? Macam bahasa kita terikat ke tak terikat ke, kecuali kita kata rumahku. Kan? Lepas tu dia kata rumah aku, rumah saya. Kan? Tapi rumahku, kalau disebut rumahku, ku tu boleh lekat sekali dengan rumah kan? Ya. Ke ku tu kena asing? Dekat. Kena Dekat kan? So macam bahasa Arab lebih kurang macam itulah. Kalau saya kata macam kita kata, untuk kita faham terkhusus ni untuk Haji Nik ni. Ya saya. Kalau dia kata rumahku, Baiti. Kan? Baiti. Rumah pun dia rumah. Rumah. Rumah bahasa Arab kata apa Haji? Rumah pun dia rumah. Baitun. Baitun. Tu tengok dekat muka surat pertama kotak tu. Ni. Ya. Yang kotak tu. Baitun. Ada satu kitabun, satu baitun. Ya. Kalau kita kata rumahku, Baitu. Baiti. baiti. Rumahku. Baiti. Okey. Bermaksud kita dah faham dah tu. Kalau dia kata dia Ahmad. Dia adalah Ahmad. Kita kata huwa Ahmad. Okey, dia adalah Ahmad. Kita boleh tengok dekat situ bagaimana perbezaan, bagaimana domir yang terikat dengan domir yang berdiri sendiri. Domir yang terikat dengan domir yang berdiri sendiri. So macam kita kata tadi, kalau kita sebut, ni saya nak fahamkan dekat sini. Kalau saya kata huwa Ahmad. So kita erti dia apa dia? Dia adalah Ahmad. Dia adalah Ahmad. Boleh faham ni? Boleh. Okey. So tengok. Dia adalah Ahmad. Okey. Kalau kita kata Ahmad memukul dia. Tak apa, yang itu sekejap lagi. So, beza dekat dalam bahasa Arab kalau kita kata rumahku, kita kata rumahku, rumah saya, baiti kan? Okey, kalau kata rumah dia. Macam mana kita nak kata? Baituhu. Baik. Okey. Kita tak boleh kata huwa baitun. Kan? Kalau kita kata rumah dia, bermaksud kita kata baituhu. Dalam bahasa Arab kita kata baituhu. Kalau sebut tu salah Ustaz, salah. Salah. Kalau kita kata, okey, nanti saya terangkan. Kalau kita kata huwa baitu, kan? Kalau kita kata huwa, tengok huwa dia adalah rumah. baitun. Dia adalah rumah. Dia adalah rumah. Yalah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, domir tu tetap domir dia, tapi tujuan ayat tu disusun berbeza. Okey? Dia adalah rumah. So, jadi ini jadi macam pelik kan? Kalau kita huwa baitun, kan? Huwa baitun, dia rumah rupanya. Dah jadi pelik perkataan tu. Okey. So dekat situ kita bezakan. Sebab itu kita kena faham tentang domir yang terikat dengan domir yang berdiri sendiri. So kalau tak apalah, benda tu semua bukan boleh dalam masa sekelip mata kita boleh dapat. Tu semua tak ada masalah. Tapi kita belajar pelan-pelan, insya-Allah. Yang penting kita tahu, kalau ini domir, dia adalah. Macam kita kata, huwallah. Arti dia apa? Dia adalah Allah. Okey. Huwa rabbukum. Ya, rabbukum. Hukumkan mereka.
Okey, so sekarang saya kata huwa rabbukum. Sekejap Hukum Tuhan kamu semua. huwa rabbukum. Huwa Dia adalah rabbukum. Tuhan kamu semua. Dia adalah Tuhan kamu. Tengok tadi, dia adalah tadi. Antum. Ya. Okey, tengok balik ni huwa Ahmad dengan huwa rabbukum. Saya tukar perkataan Ahmad tu kepada Rabb saja. Kemudian Rabb tu ada pemilikan dia. Siapa punya Tuhan? Kum. Kamu. Kamu. So macam baituhu tadi, baituhu dengan rabbuhu samalah. Ya. Ikat. Okey. Iaitu domir yang pertama kalau kita tengok kat situ, domir yang terikat dengan isim. Kan? Wa rabbukum. Ayat macam ini kalau kita tengok Al-Quran kita boleh jumpa lah kot wa rabbukum rabbukum wa rabbukum. Baik. So kita ini erti dia lah dia adalah Tuhan kamu. Kan? Tapi dalam lafaz kita punya lafaz kalau kita tengok ayat-ayat ni nak nampakkan kita tentang saya nak nampakkan kepada kita dekat mana dhamir. Atau dia kata huwa rabbuhu. Macam mana nak sebut huwa rabbuhu? Erti dia apa? Tuhan mereka. Tuhan dia. Rabbuhu. Dia. Dia. Okey, Dia huwa adalah Tuhan dia dia. adalah Tuhan dia. Kan? Okey. Kita kata okey macam itulah, ya. Okey, macam itulah. Kalau dia kata Rabbukum Allah. Apa arti dia? Tuhan mereka Allah. Kum dia mereka ke? Kum. Kamu. Kamu adalah Allah. Okey, Rabbukumullah. Tuhan kamu adalah Allah. Nampak tak? Ya, macam mana benda ni kita ayat itu disusun. So dekat sini kalau kita kata huwa rabbukum, rabbukumullah, huwa Ahmad, kita kata baituhu, ini semua adalah sebagai apa dia? Kita panggil kalau kita tengok balik dia adalah jumlah ismiyah. Tengok nombor 4. Tengok nombor 4. Jumlah ismiyah apa dia? Ia adalah susunan perkataan di dalam sesuatu ayat yang tidak terdapat pada susunan ayat tersebut kata kerja atau kata perbuatan. So ada tak perbuatan dari huwa Ahmad? Ada. Tak ada. Atau kita kata huwa rabbukum? Ada. Atau baituhu? Baituhu. Atau rabbukumullah? Tak ada kan? So yang sebenarnya ayat ini dah jadi satu sentence. Ini dah satu jumlah. Huwa Ahmad. Baituhu. Huwa rabbukum. Ya, rabbukumullah, Tuhan kamu adalah Allah. So dekat situ kalau kita tengok semua tak ada perbuatan. So ini nak membezakan kita tentang perbuatan, ayat perbuatan dengan ayat ayat apa dipanggil jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Ismiyah. Ismiyah tengok 4A dengan 4B. Ya. Ya, apa jumlah ismiyah? Ia adalah susunan perkataan tu yang disusun tersebut, ya, yang di dalamnya tidak terdapat perkataan perbuatan. Tak ada verb. Okey, kalau ada perkataan perbuatan bermaksud itu adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Itu je beza. Dua jenis ayat yang disusun dalam
Putus ke? Ustaz ni putus. Putus ke? Tak Ustaz punya. Oh. Saya ada dengar. Dengar. Ada. Tak ada Ustaz. Ada. Okey. Ya, Alhamdulillah. Okey. Okey. Okay. Tadi saya punya problem ke atau apa? Tak punya. Ustaz. Saya punya lah, orang lain okey lah kan. Tadi tu. Okey, baik. Kita kembali pada kita punya perbincangan. So jumlah perkataan tu, jumlah ayat ada 2 jenis je. Ya. Itu kita kena tengok balik. Ada 4A dengan 4B tu. Baik, kembali balik kita kepada 7 perincian domir. So bezakan domir yang berdiri sendiri dengan domir yang terikat. Ya, domir yang terikat. So saya nak fahamkan kat sini. So bila kita sebut tadi kalau kita sebut tadi kita tak boleh sebut huwa apa ni? Kalau kita kata huwa Ahmad, erti dia adalah Ahmad. Kita tak boleh kata rumah dia dengan perkataan Huwa baitu. huwa baitu. Kan? Hatta kalau kita tengok nak mudah kita faham, untuk mudah kita faham, okey, kalau kita kata rumah dia, perkataan rumah dia, Baik. okey, dia tu ada dekat depan ke dekat belakang? Belakang. Belakang. So domir tu mesti dekat belakang juga. Ya. Okey, domir tu mesti dekat belakang juga. So kita kata baik, kalau dia dekat belakang, dia tak boleh guna huwa. Okey, dia kena guna ganti nama diri yang ada dekat kita tu, apa dia? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Mana? Bi. Ni faham tak? Ya. Haji ni faham tak Haji ni? Cuba. Okey, tengok ya. Okey, baik. Kalau kita kata rumah dia, kita berbeza dengan kita kata dia rumah. Ya. Okey, nak bezakan tentang perkataan rumah dia dengan dia rumah. Ya. Okey? Okey. Perkataan dia rumah ini dah tentu tak betul. Ya. Okey. So kita tengok dekat situ. Kalau kita kata rumah dia, ganti nama diri dia tu ada Di dekat belakang ke dekat depan? Belakang. So kalau dekat belakang, kalau dekat belakang, kita kena kata, kita kena guna domir yang terikat dengan isim. Kita kata baituhu. Baituhu. Okey, kalau kita kata dia rumah, itu bermaksud kita kata huwa baitun. Huwa baitu. Ini beza. Ya, ini beza. So tengok. So terikat tu menunjukkan pemilikan rumah dia, kita tahu milik pemilik rumah tersebut adalah dia. Betul kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, ni nak bezakan. Kalau saya kata, okey, dalam buku, kertas buku kerja kita tu ada kitab. Kan? So kalau kita kata, okey, saya sebut kat sini. Perkataan hadza. Hadza dia adalah ini. Hadza. Hadza dia adalah ini. Macam mana buat ayat? Haza baiti.
Baituhu. Ha, Hadza baitu. baituhu. Ha, Baituhu. baituhu. Hadza baituhu. Naam, sahih. Okey, kita nak tukar pula lagi perkataan. Ini adalah buku saya. Macam mana? Adalah buku saya. Hadza kitab. Saya. Kitab B. Ah, kitabi. Kitabi. Ah, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey? Ah. Okey. Kalau kita nak kata perkataan ni, okey. Perkataan zalika. Zalika. Zalika arti dia itu. Okey, sekarang ni itu adalah pen dia. Pen bahasa Arab panggil apa? Qalam. Qalam. Okey. Macam mana Syahid nak sebut itu pen dia? Dia. Hadza qalam. Itu. Dalika qalamuhu. Naam, zalika qalamuhu. Zalika qalamuhu. Okey? Jadi mudah insya-Allah. Yang penting dekat sini kita tahu. Okey, nak letak saya pemilikan tu dia ada dekat belakang. Okey, berbezakan yang kita kalau kita kata zalika apa panggil? Zalika huwa qalam. Kan? Contoh dia nak kata zalika huwa qalam. Salah lah. Salah. Okay. So, itu dah arti dia. Itu dia adalah qalam. Pen. Dia itu adalah pen. Dia itu adalah pen. Okay. Kalau dia kata hadza huwa qalam, dia ini adalah pen. So, tak betul ayat tersebut. Okay. Okey, tengok balik tentang dekat mana ganti nama diri tersebut. Boleh faham ni ya? Ya. Baik. Sekarang dhamir. Dhamir yang kita belajar tu hari ada 9. Dhamir pula. Haraf. Okey. Okey, saya bagi perkataan apa ni dululah. Apa panggil? Isim-isim dulu. Isim-isim dulu ya. Saya sebut contohnya macam kita kata Tuhan. Bahasa Arab panggil apa? Sama ada ilah. Boleh kita kata ilah. Ataupun kalau ilah ni berkaitan dengan apa? Yang disembah ya. Ya, ilah bermaksud Tuhan yang disembah. Kalau kita kata Rabb, ya, Tuhan juga pencipta. Dia adalah Tuhan yang berkuasa lah. Ya, Tuhan berkuasa iaitu kita kata dia yang tetapkan segala, dia yang mencipta segala sesuatu. Itu perkataan Rabb. Tak salah untuk kita guna salah satu. Tapi cuma tinggal lagi tujuan kita nak guna tu untuk apa. Kita nak bagi tahu dia adalah Tuhan yang aku sembah. Kan? Okay. Kita nak bagi tahu bahawa dia adalah Tuhan yang mencipta kita. Kalau kita kata Huwa Rabbi. Okey, contoh dalam surah Syu'ara. Kita buka surah Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Okey, lihat pada ayat yang ke-26. 368. Muka surat 368. 368, ya betul. Rabbukum. Okey, tengok situ. Qala Rabbukum. Dia berkata. Dah boleh berhenti tu. Kalau kita baca Al-Quran, kita boleh benci kat situ. Kan? Contoh ayat 26 tu kan. Qal Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kita boleh berhenti tu. Dia telah berkata.
Tuhan kamu Tuhan kamu dan juga Tuhan nenek moyang kamu yang awal. Okey, Rabbukum wa Rabbu abaikum. So Rabbu abaikum. Rabbu abaikum. Iaitu Rabb artinya Tuhan, abai nenek moyang. Nenek moyang siapa? Nenek moyang kamu. So dua perkataan tu, Tuhan nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu yang mana? Al-awwalin. Yang awal. Okey? Jadi kita boleh faham dekat situ. Okey, baik. So bezakan perkataan itu nak faham perkataan Rabb, ya, ilah, okey. So ilah ni selalunya untuk perkara masalah sembahan. Ya. Baik. Kemudian ayat 28, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Qala, dia berkata, rabbul qala, dia berkata, Tuhan al-masyriq wal maghrib, Tuhan timur dan barat. Tuhan yang berkuasa di timur dan barat, Tuhan yang mencipta timur dan barat, Tuhan yang mentadbir timur dan barat. Ya. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. In kuntum taqilun. Baik. Perkataan taqilun. Okey, sekarang kita tengok pula perkataan taqilun. Okey. Apakah asal kata taqilun? Aqala. Ain qafla. Ain qafla. Ain Qaf lam. qaf lam. Okey, kita buka kamus ain qaf lam. Okey, muka surat 245. Okey, tengok ada dua pengertian dekat situ. Aqala yaqilu atau aqala yaqulu. Satu lagi bawah tu, satu arti dia mengikat, satu lagi aqala yaqilu, aqlan, satu lagi arti dia memahami. Mengerti akan sesuatu. Nampak tak? Ya. Muka surat 245 kiri. 245 kiri. Ada dua perkataan aqala yaqilu. Ya. Okey, baik. Nombor satu, kamus bagi kita dua. Yaqilu ataupun yaqulu. Nampak tak dia letak dua baris? Ya. Kan huruf kedua tu kita perhatikan. So huruf kedua Nanti, tersebut. Okey, Haji ni. Kat mana? Kat mana saya ni? Kiri. Aqilu. Okey, so sekarang kita bincang ayat surah Syu'ara ayat 28. Perkataan taqilun. Perkataan taqilun. Okey. Ini jelas, yang ini jelas. Okey, perkataan taqilun. So asal kata taqilun adalah apa Haji ni? Ain qaf lam. Ain qaf lam. Jaid. Ain Ya. qaf lam. So Ya. dalam kamus bagi kita yang kita nak pastikan apa dia? Ya. Huruf Mutasya. kedua, betul? Huruf kedua. Ha. Huruf kedua tu kita nak pastikan. Kita Bertanda. nak pastikan. Okey? So Berbaris. kita dapat yang ketentuan huruf kedua tu bergantung kepada apa? Kamus. Okey, sekarang pula kamus bagi kita dua jenis baris. Okey. Satu dia kata dhammah, satu dia kata kasrah. Betul? Lain mana tu? Lain mana? Ya. Okey. Muka surat 245. Dia 25 betul. Lain mana? Sebelah kiri. Okey. Tengok kurungan pertama. Yang dalam kurungan pertama dulu. Ya. Aqilu. Ain qaf lam. Ya. Yaqilu. Aqala ya. Okey. Yaqilu yaqulu. Yaqilu. Lepas aqala tu. Aqala tu fi'il madhi kan? Perbuatan telah berlaku. Nampak je ni? Ya, nampak. Okey. Itu adalah perbuatan past tense lah. Perbuatan telah berlaku.
Yaqilu, yaqulu. Dia ada tulis yaqilu tu dia ada 2 baris. Huruf qaf dia tu ada 2 baris. Ya. Haji ni nampak? Saya mata saya tak nampak Ustaz. Betul. Dia ada gambar dengan bawah. Kasrah. Ha. Masalah. Okey. Okey. So sekarang ni kita jadi confused. Kan? Kita nak Ya. ambil perkataan dhammah ke kasrah. Ini jadi masalah dekat kita. So kita kembali pada Al-Quran. Al-Quran kata dhammah ke kasrah? Oh. Al-Quran kata kasrah. Taqilun. Taqilun. Ayat 28 tu taqilun. So kita ambil dia kasrah. Jangan takut. Al-Quran mesti betul. Ya? Jangan takut itu. Okey. Tapi dalam masalah ini pula, aqala yaqilu atau aqala yaqulu ni ada 2. Satu kurungan pertama, tengok kurungan bawah sikit ada satu lagi kurungan. Aqala yaqilu juga. Sama kan? Tapi pengertian yang berbeza, betul? Okey. Satu erti dia mengikat, ya, menambat. Dia kata mengebat, menambatlah. Menambatlah, erti dia. Satu lagi erti dia lah memahami. Yang kedua tu memahami. Yang bawah tu lah yang kita nak pakai. Okey. So dia kata kalau dia sebut dari ayat 28 tu kan. Dia telah berkata dia adalah Tuhan timur dan barat dan apa di antara keduanya sekiranya in kuntum, sekiranya kamu taqilun, memikirkan, sekiranya kamu memahami, sekiranya kamu berakal, sekiranya kamu mengerti. Boleh semua tu. Okey? Okey, baik. So perkataan taqilun. Okey, ja'alana minal masjunin qala la tujidu bi syai'in mubin. Baik. Ayat 32. 32. Okey. So ayat tersebut bunyi dalam surah Syu'ara, fa'alqa, lalu dia telah melemparkan. Okey? Okey, tak apalah, cari alqa tu tak boleh cari dulu. Saya nak cari asahu. Asahu. Asahu tu ada dhamir hu, ikat. Itu menunjukkan apa? Pemilikan. Ya. Okey, betul kan? So sekarang ni kita nak tahu asa tu apa aja. Okey, kita buka sekejap, cari belakang sikit, ada tak perkataan asa. Asa arti dia apa dia? Tongkat. Arti dia tongkat. Okey. 239. Dia ada erti perbuatan. Kan? Memukul laki-laki dengan tongkat. Asa. Ya'su. Tapi bukan itu yang kita nak cari. Sebab ayat kita bukan perbuatan. Tengok bawah sikit ada perkataan tongkat. Asa jamak dia asi. Sebab kita tahu itu adalah domir yang terikat dengan kata nama. Betul. Nampak tak? 9. Muka surat 239, Belah kanan. kamus 239. Kamus 239, ayat Al-Quran 32. Perkataan asahu. Kamus muka surat 239 sebelah kanan. Mula-mula kalau kita cari, memang kita tahu kita akan cari dalam kurungan dulu kan, itu asal kata. Tapi kita tahu asal kata tu adalah perbuatan. So kita bukan nak cari perbuatan, kita nak cari isim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, kaifa halakul yaum? Alhamdulillah, ana taib.
Okey. La ta'lam fi Arabi. Masya Allah. Ata'allam. Ata'allam. Ata'lam. Ata'lam Ata'allam al-Arabiyah. al-Arabiyah. Okey. Okey. Nah, limadha anta mutaakhir? Kenapa kamu lewat? Limadha anta mutaakhir? متأخر. أنا في المطلب. Al-mutlab Apa dah? Tak ingat ya. Restoran. mat'am. Ha? Mat'am. مطعم. أنا في مطعم في رايس. Rus. Ar-ruzza. Okey. Akulu ruzza. Akaltu. Aku makan. Akaltu. Aku telah makan. Ar-ruzza. Apa? Lam takaltu. Tak makan lagi. Oh, tak makan lagi. Lam akal. Lam akal. Ah. Lam akal. Okey. Okey. Pening. Tak apa, janji dia bunyi-bunyi. Fadal. Okey. Maaf Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Okey. الآن نتكلم من سورة الشعراء يعني في آية الثانية وثلاثون ayat 32 يعني في كلمة عصاه untuk berbincang tentang kalimat perkataan asahu. So bila kita nak cari perkataan asahu, kita akan cari asal kata dulu. Tapi kita semua faham, kita dah belajar asal kata yang kita cari itu adalah perbuatan. Kan? Kita bukan sekarang tapi perkataan asahu ni dia bukan perbuatan. Macam mana kita tahu dia bukan perbuatan? Sebab dia ada dhamir pemilikan. Betul? Kan? Ma ayat Ustaz? 32. Masur. Surat Asy-Syu'ara. Okey. Muka surat Safahat 368. Okey. Ya Haji Abdul Aziz. Ya, naam. Aina Umar? Umar fi baituhu. Baitihi alamak. Anak hadir Ustaz. Anak hadir. Okey. Mawjud. Mawjud. Ana mawjud. Anak mawjud. Tapi ada kerja sikit. Okey, ma fi mushkilah. Tafadhal. Okey. Baik. So perkataan asa. So bila kita cari tadi dalam kurungan tadi, kita tahu kita mula sekali first langkah kita bila nak cari perkataan, kita akan cari yang dalam kurungan dulu. Kan? Tapi kita semua tahu yang dalam kurungan tu yang kita bincang tu itu adalah kata perbuatan. So kita kalimah faiza asadu apa? Asahu. Asahu. Okey. Ayat 32. Yes. Naam. 32 asadu. Asadu asahu. Asahu. So tu panjangan ada alif. Asahu. Asahu. Ain. 239 kanan. 239. Bawah. 239 kanan bawah. 239 kanan bawah. Aso. Okey. Aso. Remaining time ada lagi 2 minit setengah. Okey. Aso yaksu. Tapi kita bukan nak cari itu. Sebab asahu, sebab tu saya nak fahamkan. Perkataan asahu itu menunjukkan apa? Perbuatan. Memukul. Kan? So, asa arti dia perbuatan. Asa yaksu arti dia perbuatan. So, kita bukan nakkan perkataan perbuatan, tapi kita nak perkataan isim. Kenapa kita tahu kita nak cari isim? Sebab asahu tu terikat dengan dhamir pemilikan. Ni lain baru ni, new class ni. Tak, yang sebenarnya sama je tu. Muka surat 1 kotak tu. Kitabuhuma. Okey. Jom.
Domir yang terikat tu. Dia. Tak ada yang baru pun. Oh, Cuma okey, kita ikat dengan nak perkataan. cari perkataan tu, kita kena bezakan. Kita cari perkataan apa? Sebab Ustaz Adakah kata, Ustaz kata fi'il. Tak, saya kata kita kalau nak cari perkataan, kita mesti cari dengan cara cari fi'il dulu. Sebab itu Ya. asal kata. Betul? Step pertama, macam mana kita nak cari asal kata? Yang dalam kurungan tu. Kita akan cari dalam kurungan. Dalam kurungan. Okey. Okey. Tetapi kita semua maklum, kita dah belajar bahawa yang dalam kurungan tu bukan kata nama. Itu adalah kata perbuatan. Oh. Faham? Okey. Okey, faham. Okey. So kita turun bawah sikit, kita akan jumpa perkataan asa, jamak dia isiyun. Isiyun. Arti dia tongkat. Si. So kita kata tu isi. asahu arti dia tongkat dia. So ayat fa'alqa asahu, maka dia telah lemparkan asahu, tongkatnya. Dia mencampak tongkat dia. Si. Okey, Asyik. dia telah melemparkan, mencampakkan tongkat dia. Okey, baik.